Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali sallallahu rabbuna ala nuril mubin Allahumma salli wa sallim nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aidan man shalla alayya marrah sallallahu alaihi ashra. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haditsil ukhra alaikum bimujalasatil ulama fastima'i kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalba binuril hikmah kama yuhyil ardi bima'il matar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang berbahagia Al-Fadil Cikgu Wan selaku pengerusi surau, Anda Al-Fadil Ustaz yang ada di depan saya, nama saya tak ingat tapi saya tahu Ustaz lah, seluruh barisan kepimpinan surau, warga Darul Aman Perdana di hati saya. Mana kata kalau sebut Ustaz Adi Darul Aman Perdana, kalau dia tak main ke cerai dia boleh pergi sampai ke Johor, sampai ke Sarawak, Sabah, tiba-tiba Darul Aman Perdana dia tak boleh main, leceh. Ini satu Ustaz punya orang. Jadi kalau saya main malam ni sebagai merapatkan silaturahim kita. Sebab tu saya tulis kat Facebook saya, apa guna kita hidup berjiran tapi tak ada jiran yang baik, tak bahagia. Yang depan saya ni semua adalah sebagai pengganti keluarga saya. Walaupun Cik Mai daripada Baling ataupun daerah yang dekat dengan Kuala Ketik, tak jauh dengan Sungai Petani, akan tetapi di dalam komuniti masyarakat kita, rumah kita ada di mana, maka di situ jiran kita. Nabi kata jagalah jiran. Nabi kata jiran itu ada hak dia. Jadi malam ni kita sebagai silaturahim lah. Saya pergi Ketak nak kuliah malam ni kan. Pasal apa? Saya jiran. Jadi kita nak kuliah malam ni, tajuk dia Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadual saya pada malam ni sepatutnya di negeri Johor, tetapi saya kosongkan. Kalau boleh saya rehat sikit. Tiba-tiba Abang Karim kata, boleh tak malam kami Ustaz? Saya terima. Alhamdulillah,
malam ni tercetuslah silaturahim kita. Sebenarnya kita hak pernah jumpa di atas dunia ni, siapa saja hak kita pernah jumpa di atas dunia ni, kita pernah jumpa di alam roh dulu. Alastu bi rabbikum, tidakkah kamu tahu aku ni Tuhanku? Semua jawab. Siapa hak pernah jumpa di alam roh dulu, dia akan jumpa di alam dunia. Ni kita jumpa kali kedua. Dan kita nak jumpa seterusnya sampai ke dalam syurga. Sebab itulah kita sambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana cintanya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tafdala li arabiyyin, Nabi kata. Tak ada kelebihan orang Arab. Wala li ajamin, orang yang bukan Arab pun tak ada kelebihan. Wali abyadin, orang kulit putih. Ustaz dia, wali aswadin, orang kulit hitam. Ustaz dia orang kulit hitam. Tapi bukan negro, bukan Tamil, bukan apa. Melayu yang berkulit hitam. Ada. Nabi kata wali aswadin illa bittaqwa. Satu benda saja yang nilaian Tuhan bagi satu diri ni, takwa dia. Bukan rupa parah dia, bukan takwa dia, bukan harta benda dia, bukan keturunan dia. Tak. Ustaz nama apa? Abdul Hadi bin Yahya bin Ahmad bin Abdullah bin Itam bin Kaya. Itam boleh kat saya, Kaya boleh kat orang lain. Adakah kau kenal ustaz kenal mulia? Tok Guru. Ayah saya bapa. Tok Wan saya Tok Guru. Apakah itu mulia? Tak, Nabi tak kata itu mulia. You tengok dirimu sendiri, jangan tengok dia orang. Apakah dengan sebab mengaji di Mesir, mengaji merata itu mulia? Kalau tidak ada takwa, tak mulia. Nabi bagi garis yang cukup tepat sekali. Illa bittaqwa. Kecuali satu orang tu bertakwa. Salah satu dia jaga hak jiran. Itu bagi takwa. Jadi malam ni kita dapat bersama-sama mengimarahkan. Ada yang daripada Kelantan, dia kata, ustaz macam mana saya duduk di Labu Besar tak boleh main malam ni. Saya kata tak payah tengok live malam ni. Cikgu Abdul Aziz, dia WhatsApp saya, dia dekat Facebook, dia tanya macam mana tengok live malam ni. Saya kata tak ada masalah. Jadi kita fokus pada Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man salla alayya marrah sallallahu alaihi ashra, siapa selawat atasku sekali, nescaya Allah beri rahmat pada dia 10 kali. Macam mana cara kita nak mudah buat sembahyang lain ataupun zikir lain? Kita kena banyak selawat atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun riak, pahala ada, cuma kena istighfar. Adapun amalan lain riak padam lawa tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tercatat amalan tu. Tapi riak, maka ditangguh pahala kerana riak. Allah tak suka dengan riak. Maka istighfar kita lah hati kita. Aku buat kerana lain daripada Allah, maka itu riak. Dipadamkan balik dosa riak, timbul balik pahala tu. Special yang kata selawat atas Nabi ni. Saya nak sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Tidak berat kita ni 4 rakaat. Kan? Sembahyang sunat sebelum asar 4 rakaat ni, Allah Ta'ala haram jasad tubuh kita daripada api neraka. Berat tak? Berat. Kita hak ustaz pun buat, tambah hak guru nak ustaz. Kan? Hak ustaz ni pun hak kuliah sakan sana sini, YouTube ada, kuliah merata. Dia pun sendiri berat nak buat. Maka apakah yang boleh mendorongkan supaya ringan nak buat kebaikan itu? Jawabnya selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja benda yang nama doa, apa saja kebaikan hak kita mula dengan selawat, pasti benda tu akan jadi ringan. Kita basuh berat. Kita basuh berat. Kita selawat atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita jadi makanan hak kita masak tu jadi berkat. Dan selawat kita niat tak, ya Allah, kau cerdikkan anak bini ku ni. Yang kata bini kita ni ketegak. Tengok ustaz baju malam ni, tengok dia ada macam sereka sikit kan. Nampak taklah teruk sangat. Tu tahu bini duduk Sarawak kan. Kalau bini 2 orang, baru ada sai. Tu bini duduk Sarawak, dia jaga juga penampilan. Kata Tok Yusuf Musa, kalau kamu nak jadi ustaz, mesti penampilan dijaga dulu. Pasal kamu bawa benda besar, iaitu agama. Walaupun bini tak ada di sini, InsyaAllah ke depan ada lagi bini kan, wallahualam. Kalau tengok live minta maaf. Ke depan kalau ada bini, makna kita lagi kemah orang ni. Sebab tu Abdul Rahman Ibn Auf memiliki 4 orang bini, tapi seorang bini pun tak mengungkit tentang nafkah dia bagi. Sehingga wafat Abdul Rahman Ibn Auf, meninggalkan setiap orang daripada 4 orang bini dia itu 40,000 seorang satu ekor. 40,000 duit Arab. Kalau kita nak beli 4, fikirkanlah. Kan? Kalau setakat RM4 pun kira tak sedut nikah lah kan. Padan hak duk ada. Jadi selawat atas Nabi ni apa fungsi dia? Fungsi dia sangat besar.
Di Felda Hijau orang tanya saya, Ustaz, kenapa kita kena salawat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Pasal apa kita kena selawat tu? Kerana kita nak buka doa. Majoriti orang yang sebut kalimah selawat pada permulaan doanya, Allah Ta'ala akan angkat doa dia. Itu kelebihan selawat. Tu. Waktu senang kita banyak selawat. Jangan tunggu susah baru nak selawat. Macam mana nak beri selawat 1000 dalam sehari? Malam ni pecah rahsia. Jadi saya kata, macam mana kita nak selawat 10,000 satu hari? Apa kelebihan selawat 1000 satu hari? Dia akan berselisih dengan Nabi dalam syurga. Maknanya orang ni confirm ahli syurga. Berselisih. Lagu mana nak buat? Sembahyang 1000 tu 5. Lepas sembahyang, sebelum sembahyang 100, lepas sembahyang 100. Jadi 200 satu waktu. 5 kali dengan 200 berapa? 1000. Tapi boleh buat tak? Tak boleh buat dulu ni Ustaz. Malam ni insya-Allah saya jumpa. Sebenarnya hari kita ni, kita nak beri makin mantap dia, kita kena mula. Tidak akan jadi benda hak langkah 1000 kalau tak langkah 1. Nampak tak? Malam ni kita dapat satu rahsia. Rupanya selawat ni kena ada disiplin. Semua orang kata, agamawan kata orang disiplin berjaya, doktor kata orang ada disiplin berjaya, pensyarah kata orang ada disiplin berjaya, tok guru kata orang ada disiplin berjaya. Sebenarnya disiplin tu mahal harga dia. Maka tajuk kita pada malam ini, Mauladur Rasul kita, man ahabba, siapa yang kasih pada Nabi. Tengok sembahyang Nabi, Nabi yang sembahyang yang penuh disiplin. Tu tengok. Boleh rokok dulu baru sujud. Betul ya, rokok dulu sujud, takkan sujud dulu rokok. Tu. Nak buat passion baru sembahyang. Tak boleh. Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. If you say you love your God, you must follow Prophet Muhammad, because, tak maaf cakap orang Putih tu bahasa lorat Bali kan? Orang Bali cakap orang Putih direct. Aku nak pergi Legung ni, Bilal, bunyi tu Bilal. Tu cara cakap Beling. Ada orang Beling, orang Tanjung Pari, Bilal, dia kata, bukan bila, Bilal. So I want go to Legung, how long? Saya nak pergi ke Legung berapa lama? 2 day. Orang Bali kata 2 day, 2 hari. Tak 2 day. Tu. Matang pelama, natang pelama. Tu. Cakap natang apa tu? Orang Putih tu. 2 day, 2 hari. Makna Pening punya lorat iaitu tak tahu orang. Tu tak tahu. Orang Johor kata tak tahu. Tu. Maknanya bila kita buat, kalau tak ada disiplin dalam sembahyang, jam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tengok Nabi sembahyang. Macam mana nak tengok kita tak pernah jumpa dia? Macam mana kita nak tengok dia sedangkan kita tak pernah jumpa dia? Inilah manusia yang luar biasa. Orang tak pernah tengok dia tapi boleh tiru dia. Mr. Bean buat lawak, dia orang tengok dia diam, tak kata apa, gelak orang. Tapi Nabi Muhammad boleh orang ikut dia, dan umat yang paling ramai ialah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya ulama, mengaji kitab Musalli ya. Mengaji kitab fiqh. Syafi'i sudahlah, tak payah duk mengaji mazhab Hanafi. Mengaji Syafi'i sudah, bagi kita orang-orang. Nabi sembahyang lagu mana? Nabi sembahyang sebagaimana Dr. Zaharuddin karang buku dalam Rumi pun ada. Cari Dr. Zaharuddin Kesempurnaan Solat. Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, ulama ternama Malaysia, tokoh besar, pakar bahagian kewangan, pakar bahagian ekonomi. Dia sangat pakar. Lalu dia ambil kitab lama, kitab baru, dia bagi mudah tulis Rumi. Orang tanya, Ustaz pasal apa tulis Rumi? Kalau Jawi tak bunyi. Di Sungai Kuk minta saya baca kitab Tauhid. Dia kata Rumi dah Ustaz. Saya kata dah kitab Rumi tu. Awak takut tak bunyi dia dah. Baca bunyi kot lain. Orang baca committed, dia baca committed. Tu. Biar Rumi tu baca. Cari guru. Ta'allimu. Belajar. Lalu jumpa dalam mazhab Syafi'i, satu benda saja, sujud. Anggota sujud ada 7. Kalau tak Covid, jangan pakai mask. Maka Covid lebih utama menjaga melihara, kita pakai mask. Maka hukum dia sekarang ni wajib memakai mask. Bila mana? Bila duduk di ramai-ramai,
Lebih baik duduk di rumah kalau tak ada keperluan. Tapi kalau ada keperluan nak kerja, keluarlah cari rezeki, maka pakai hak kerajaan buat. Maka wajib pakai, dapat pahala aku pakai emas ni kerana nak menyelamatkan nyawa. Ada orang muda tu kata kat maklum dia baling. Dia kata maklum pakai emas ni tak boleh nyawa maklum. Pakai emas tak boleh nyawa. Nak tarik tak boleh dia kata. Tambah kalau semar teruk lagi. Musim semar, hidung dia ni teruk lagi. Nak tarik 2 kali tarik dia kata. Maklum tu pakai emas. Maklum tu kata pakailah emas tu. Kalau mati bukan musuh orang lain mati. Tu. Pasal mu tak pakai emas. Tapi kalau kena saman mati juga. Tu kata. Tu cerita dia apa dia? Kita bila sebut kata sembahyang ada 7 benda dalam kitab Muslim sebut, tapi banyak orang tersilap dari sudut waktu meletakkan segala jari kaki. Ustaz Adi mari bukan nak marah dia. Dah. Mari nak cerita. Kalau marah sekali ni panggil tak panggil dah. Marah ustaz ni. Baru kuliah sekali buat cengeng boleh. Tu. Dah nak cerita kata kita ni kena mengaji. Tazkirah cerita Maulid Rasul, sembahyang Nabi, maka orang yang ikut Imam Syafi'i esok kan jawab macam mana Syafi'i buat. Kemudian dalam mazhab Syafi'i itu ada 2 imam besar, nama dia Ibnu Hajar dan Syekh Ramli. Buka dalam kitab tu, maka disebut hendaklah tekan dan juga lipat. Jangan letak saja lagu tu rupa kucing tu. Tekan dan lipat segala jari kaki. Tu. Habis kalau jari tak ada ustaz, jari tak ada tak payah lipat lah. Ini masalah ada jari. Tu. Habis kalau saya sakit ustaz, jari saya sakit. Sakit dia terkeluar pada syarak. Pasal kita sakit. Tu. Ni saja-saja. Maka sallu kama raaitumuni usalli ni, sembahyang Nabi kita SAW ni bila sebut Maulidur Rasul, Nur Muhammad bagi umat itu terdapat pada sembahyang kita tu sendiri. Maka Nur Muhammad itu, maka sembahyang yang kita sembahyang esok akan menjadi cahaya bagi diri kita. Setiap sembahyang kita ni menjadi cahaya. Sembahyang akan berupa cahaya di dalam kubur. Bila kita pejam mata esok, maka nampaklah cahaya tu. Lah tak nampak lagi. Ahli dunia tidak nampak apa yang ahli kubur nampak ketika ini, tetapi orang kubur nampak apa yang ahli dunia nampak, apa yang ahli dunia sedang buat ketika ini. Kata guru kami Profesor Dr. Sa'ar Jarwish di dalam kuliah Usuluddin, dia kata alam kubur ni lebih luas daripada alam dunia. Apa bukti dia? Dulu mai daripada perut mak sempit, macam-macam minta kat mak dia, jenuh pak dia cari. Sampai tua pun minta. Mak dia kata ni, mak pak dia orang Kedah, mak orang Kelantan, mengandung anak nak makan tuak. Pak dia kata hang ni apa tuak makan? Tuak tu nira. Nira tu nak kena ambil di Kelantan. Tu. Sampai tuak nak makan nira mak kita. Duduk dalam perut sempit. Keluar di alam dunia luas jumpa orang. Jangan sombong hidup. Hang naik welfare orang tak heran dengan hang. Hang ada rumah banglo orang tak heran. Hang balik esok seorang diri sebagaimana hang datang dulu pun seorang diri juga. Jangan sombong di atas dunia ni. Tak ada makna sombong. Kenapa? Kerana kita memerlukan antara satu sama lain. Duk dalam perut mak kita, keluar kita di alam dunia hak besar luas ni nampak macam-macam. Nampak macam-macam. Rupanya alam kubur nampak dia lubang sempit. Sebenarnya lubang sempit tu adalah pintu, kata ulama tasawuf. Macam kita tengok pintu tu. Kita tengok orang yang telah melangkah pintu dia, dia telah berada di alam barzah yang lebih luas daripada alam dunia ni. Waktu itu kita kena ada cahaya. Walaupun dia luas, lubang kubur itu pada peringkatnya dia adalah gelap gelita, berdagang seorang diri, lalu sembahyang itu menjadi lampu. Banyak mana kita sembahyang, banyak itulah cahaya di dalam kubur kita esok. Sebab panduan kita dengan Nabi Muhammad ialah melalui sembahyang kita. Sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah sebagaimana kamu tengok Nabi Muhammad sembahyang. Maka cara mana tengok? Kena mengaji. Nabi kata kun aliman, jadilah orang yang mengajar. Tahu sikit mengajar sikit, tahu banyak mengajar banyak. Tu. Au muta'alliman, ataupun orang yang belajar. Au mustami'an, atau orang yang mendengar. Malam ni kita dengar. Syarat dengar ada telinga. Syarat dengar ada telinga. Tanyalah siapa pun dia tak nak tinggal dia kat rumah, tapi gigi pasu dengan pihak mata tinggal. Mana telinga dah? Tak ada. Mustami'an.
Au mahabbal ilmi, atau orang cinta pada ilmu. Duk tempel poster main dak lagi. Ustaz ni kuliah dia tempel, ustaz ni kuliah dia tempel. Ni ustaz ni bila nak main dah? Oh, dia main dah. Lah lupa. Dia tak pernah main pun tapi dia cinta. Makna dia suka. Ustaz ni ceramah macam asli Bollywood tu dia ni. Tu. Padahal bukan asli Bollywood, orang lain. Bila suruh dia menyanyi jadi Playwood. Bollywood ni Playwood. Dia minat, dia suka. Itu dah dipanggil orang yang duduk dan bercita-cita menjadi ahli ilmu. Maka sembahyang tu fokus hak pertama sekali. Maka dalam sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempurnanya diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu ialah hal keadaan sujud. Lahirnya Nabi ada 6 benda. Salah satu daripada 6 benda itu hal keadaan sujud. Tidak ada manusia yang lahir keadaan sujud. Yang dia tu riya. Dia teriak. Maka kata Pak Tekruh, Datuk Perkasa Pak Tekruh kata, apabila budak tu keluar daripada dunia lain pada Nabi Muhammad, riau tu sebab apa? Kerana hinanya dunia ni. Keluar daripada perut mak, tengok dunia ni tempat yang hina. Maka teriak dia. Teriak dia. Lalu kita boleh dengar perkataan hak pertama, Allahu Akbar, azan bagi lelaki, iqamah bagi perempuan. Riau lagi. Bawa macam Ahmad Al-Baq bawa tu. Duduk teriak. Nama tak boleh lagi. Ni nak pun nama apa ni? Dia pun ketok pintu. Arab panggil apa pintu? Al-Baq. Tu ke Ahmad Al-Baq. Ini harta Ahmad Al-Baq yang punya. Tu. Nama. Sebab tu sembahyang ni fokus dia pasal Nabi Muhammad lahir hal keadaan sujud. Ada 6 keganjilan kelahiran Nabi. Salah satu hal keadaan sujud. Yang keduanya keganjilannya kelahiran Nabi SAW itu hal keadaan menyebut Alhamdulillah. Ada orang ini nama dia irhas. Han percaya tak percaya terpulang pedang. Tetapi ini disebut oleh para ulama hadis yang mereka membilangnya benda ini sahih. Menyebut kalimah Alhamdulillah itu kerana zikir yang paling afdal ialah kalimah La ilaha illallah. Adapun sebutan pujian yang paling afdal adalah kita menyebut Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila dapat nikmat, Alhamdulillah. Dapat nikmat, Alhamdulillah. Ni saya nak panggil abang-abang semua ni nak kahwin seorang lagi. Dia kata apa? Alhamdulillah. Untuk siapa tu? Untuk pak saya, untuk ingat untuk pak saya nak kahwin seorang lagi. Alhamdulillah dapat mak tiri. Oh, Alhamdulillah. Sebab tu bila sebut nikmat, Alhamdulillah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu ceritalah, bukan tanda riak tapi tanda syukur. Apa tanda syukur? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Boleh cerita, kalau tak ada riak silakan cerita. Satu nikmat kita dapat. Baru ni dapat prihatin. Saya beli 40 dapat 1000, tapi Tan Sri Mahyudin kita bayar sikit dulu. Mudah-mudahan dapat 1000. Hang apa? Saya M40. Dapat 400. Alhamdulillah. Yang penting dapat. Berapa pun tak kisah. Yang penting dapat. Ni bila dapat nikmat, ya. Dah dapat? Belum. Bulan depan jumpa lagi. Dah dapat belum? Belum. Jumpa lagi dapat? Entah bila nak dapat. Tu dia orang Selangor cakap tu. Entah bila. Bulan yang keempat kita tanya, dah dapat ke belum? Habis dah. Tu dia. Baru cerita habis ya. Nikmat, bila manusia paling mulia, maka kalimah daripada mulut dia yang mulia. Orang dipuji orang pun kita sebut Alhamdulillah. Hada min fadli rabbik. Kataannya afdal kita sebut Alhamdulillah. Jangan sebut benda lain lagi. Mai dalam hati kita riak, dalam hati kita la haula wala quwata illa billah. Zahir kita sebut sebutan Arabnya, tapi nak terjemah Melayu pun boleh. Ini nikmat Allah Ta'ala punya. Tu maksud dia tu je. Hada min fadli rabbik. Tapi kalau benda sedih kan, benda sedih ni tak perlu dicerita sangat kecuali keperluan. Dan benda sedih tak perlu diseronok-seronok. Kematian ni benda sedih. Boleh kita buat karaoke kat luar? Tak boleh. Walaupun hak melati tu ahli karaoke. Bukan dia duk main surau pun. Kita kata dia ni kaki karaoke ni, karaoke Jamban. Suara dia kalau azan, kalau dia nyanyi, hujan turun. Tak tak menyanyi pun turun. Aduh.
Boleh kita karaoke kat dia walaupun dia ahli karaoke? Tak boleh. Kita kena ambil zikir bagi kat dia. Sampai tahap tu Islam jaga. Tu. Inilah kita sambut peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lemah lembutnya dalam berdakwah. Dalam soal sembahyang itu pun sendiri banyak benda hak boleh kutip dalam kehidupan kita ni. Ni sembahyang ni. Nabi nak ajar kita apa dia? Kerjasama. Ni sampai orang buat gotong royong pun tak mai apa hal ni. Lainlah kalau kita duduk luar negara tak apalah. Kan orang nak tengok kita buat kerja terang benar. Kita keprihatinan kita tu, sembahyang tu sendiri, jamaah tu sendiri pada menunjukkan pada dia bekerjasama. Waktu jarak kita jarak, waktu rapat kita rapat. Waktu tak Covid pakai rapat lah. Ni waktu Covid dia kata, apa sembahyang tak rapat ni? Mazhab mana apa ni? Cengeng pula waktu tu dia. Hari tu dia tak main, dia main tengok tak rapat, dia kata, apa cikgu mazhab mana sembahyang lagu ni? Pak Long, oi, sembahyang ni kena ikut Nabi dan kena ikut kaedah fiqh. Apa dia? Idza dayyaqa ittasa'a wa idza ittasa'a dayyaqa, tu kaedah dia. Apabila diluaskan, ada satu ketika disempitkan. Waktulah kita terpaksa ikut SOP kerana kebaikan semua, bukan orang kita. Tu sembahyang ni, kita mai sembahyang doa keadaan rapat. Disiplin sembahyang tu sendiri menunjukkan bahawasanya bila kita sembahyang, kita qomat, ada benda-benda hak kita kena tunggu. Contoh sembahyang sebelum asar, kita tengok orang-orang lama-lama ni dia tak tinggal 4 rakaat tu. Jangan kelang kabut nak qomat lagi. Kecuali memang tempat tu dengan dia pun tak sembahyang. Tu tak apa. Hak tukang qomat tu dia nak kelang kabut dah. Pasal apa? Aku sendiri pun tak sembahyang, depa lagi tak sembahyang. Tak apa. Tapi aku tengok, sebab tu kita bermasyarakat ni kita kena banyak perhati. Tengok orang. Jangan kita dok beri belai sangat pada orang. Bagi satu hati kita ni. Kita sembahyang nak bagi tahu satu hati tu. Sembahyang wajib kita menutup aurat lah ni. Tapi satu hari jatuh kita, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Syiah, Pulau Pinang JT cukup cantik kalau kata kaki master ni cukup syok betul lah. Baru ni kurung tak lebih. Lah ni dia kata besar dia dah. Tak ingat benda apa besar? Ikan. Dia kata ni tempat ni jangan duk beritahu kau orang, habis ke kau orang. Dia kalau dapat. Kita tak minat, kita duk dengar je semua. Tapi kalau orang tu minat, dia tak semua. Saya pergi Thailand tu, kampung nenek moyang saya ialah. Pergi sampai Patani, tempat ayah saya mengaji Tok Jom. Saya duduk Fatani punya tempat. Satu masjid Fatani. Ada satu kampung, orang ni pangkat dia 3 buku dengan saya. Saya tak ingat nama kampung dia, sebab saya pun kali pertama. Rumah dia penuh dengan sarang burung. Keliling rumah, siap sewa rumah sebelah lagi, sewa burung. Burung, macam-macam jenis burung. Yang saya tahu burung saya ada, rupanya ada lagi burung lain. Macam-macam burung. Lepas tu sarang burung pula warna-warni, hijau, biru, kelabu, ungu, putih, hitam, semua dah. Dia kata dahsyat tu, ini belah burung petah tu. Minat ke dia? Jawab dia memang minat. Minat, dia kata minat. Belah burung dari Tok Cemu dulu dia kata. Minat. Cemu, Pok Nakek, sama. Pagi-pagi tuk. Kita duk gulungkan kan. Dia takkan minat saja. Tak care minat semata-mata. Minat dok jual. Tu seorang burung penuh. Tu minat. Sama dengan ni. Tok Imam, Tok Syiah, Tok Bilal tak main surau, pakat duk pergi dalam, dah kali jatuh dalam laut, berenang, naik daripada laut, semua tak ada kain baju, semua tak ada. Kain baju tak ada, semua pakat duk tengok air. Boleh tahan pakat duk tengok. Hang tengok aku tengok hang. Masuk waktu sembahyang dah, sekurang jemaah 2 orang. Tapi kalau 3 boleh sembahyang lagi dah. Pasal lebih pada 2. Tu. Kata Tok Syiah, Imam, jadi imam. Dia kata, ni hang bagi gaji pun tak jadi imam dia dah. Tak payah. Habis hang nak jadi Tok Imam tak siap. Aku pun tak kelepak. Dulu pun kan jadi Tok Imam. Hang kelang kabut ni Tok Imam. Lah jadi Tok Imam. Kena sembahyang dah waktu tu. Kena sembahyang. Jamaah pasal kita ikut Nabi. Nabi suka berjamaah tu, pahala 27 tu. Jadi macam mana fiqh meletakkan cara nak sembahyang tu?
duduk sama 3-3 orang. Cuma Tok Imam baca kuat. Tu. Pasal apa Tok Imam tak duduk depan? Takut orang belakang kata tu dia besar orang nak. Jadi dia tu. Tu. Tu kata hukum fiqh. Tu yang syok kita mengaji. Tu membezakan mengaji. Bila kita sambut Maulid Rasul, kita cinta pada Nabi dan kita buat satu benda hak Nabi suka. Sembahyang kita kena bagi betul-betul kualiti. Nombor 2. Dia tak payah panjang, lama, singkat, ringkas je. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, qailama, qalalu, qalali, qalalak. Lelap tu memang lelap Ustaz, tapi nak tanya SOP ikut tak ikut. Sagi dengan aku, dengan ustaz, dia sapu serupa semua. Tu. Yang nombor 2. Bila kita tengok solat kita, kesempurnaan satu orang ni terletak pada solat dia. Kesempurnaan satu orang yang mengaku umat Nabi Muhammad ni, tengok sembahyang dia betul ke tak betul. Kalau betul, insya-Allah luak pada sembahyang tak gelong. Kalau kita tengok sembahyang bagus tapi luak jadi gelong, tipu orang, makan rasuah. Ni 2-3 malam ni saya nak kena pergi ceramah ni apa ni di AADK ni. Saya tak isap dadah tapi kena panggil orang. Pasal depa tengok saya ceramah ni, geng-geng tu boleh faham. Duk pagi ustaz lain depa ngangah. Geng-geng tu pun rasa rupanya dadah tak bagus kan. Lain lena. Yang nombor 2-nya ialah bila sembahyang kita dah sempurna, kita nak tengok diri kita sempurna dalam sembahyang, tengok matlamat hidup kita letak di sembahyang tu. Dadah tak isap air ketum, tak minum, sembahyang jaga disiplin elok, maka kita ada kesempurnaan menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada harapan besar nak jumpa Nabi. Yang kedua, sembahyang juga ustaz kadang-kadang tak sabar. Ni dia hitam. Tengok dia ni hitam, bukan kata orangnya hitam, dia pun hitam. Bayang sahabat saya mengaji Mesir sekali, dia jadi tok qadhi di Pahang. Kan? Di Pahang, nama saya tak sebut, tapi semua sebut. Jengka Bandar Pusat. Bukan pusat bandar, Bandar Pusat. Dia kata di tok qadhi bayang ustaz. Jadi macam hang senang tak? Kan? Depa pagi hang pi, depa tak pagi hang duduk di hang. Depa ni duduk kah relax. Saya kata susahlah kalau kata nak ceramah, kalau duk cerita benda zaman orang kata tak dia cerita benda tu. Sampai orang boleh tahu ustaz dia nak cerita benda tu. Semalam di Sungai Pekuk cerita tu, malam dia betul juga kata. Semalam semua kerja dah payah. Mana kerja tak ada masalah. Semua kerja ada benda yang rumit dalam, cuma kita nak mengatasinya. Dalam bahasa psikologi sebab ada masalah tetap timpa, tapi bagaimana kita nak menghadapi masalah tu saja. Masalah mai. Dia berulang kan, dia tak berulang kan, tapi macam mana kita nak hadapi dia tu? Kita tu kekuatan dalam kat kita. Tu. Dia kata duduk mai kadang-kadang ni sembahyang kita tengok jaga. Panah baran. TI berapa kali tukar tak tahu, bini duk main cerita, cerai tak mau. Bini duk mengadu, saya ni semua. Bini duk mengadu kata sak tumbuk, sak buat lagu tu, buat lagu ni. Bini minta cerai tak mau. Lepas tu, kes apa? Kes sos cili kata. Dia nak makan nasi, sos cili tak jumpa. Dia tanya bini dia. Bini dia tanya, kata, abang ni berapa ekor semut duk makan sehari ni? Sampai lupa letak dah sos cili. Bila kata lagu tu, pintu peti dia masalah. Siapa pintu peti ni tau. Hari dia nak tukar orang panah baran dia apa cerita dia menyesal lah kali. Saya dia buat dia menyesal. Dia apa? Tu dia nak kena pintu, nak kena tukar. Tu satu hal ustaz. Ada lagi hak panah baran. Semayang juga. Pergi jemaah tabligh tu baguslah. Semayang juga. Tapi pasal apa? Dia jadi panah baran tu ada lagi ustaz. Hak satu lagi mana? Hak satu lagi bernasib baik bini dah. Hak kawan ni duk kena pukul sikit-sikit tu. Hak satu lagi ustaz, laki main mengadu pula. Tadi bini main mengadu. Hak ni laki main mengadu. Apa cerita? Bini dia bubuh laki dia separuh orang. Bini laki tali pinggang taekwondo biru, laki tak ada apa. Hang buat cengeng. Tapi peti air pintu tetap di luar ustaz. Pasal apa? Terajam peti air nak marah. Tu. Sampai orang tanya bini dia, pasal apa peti air di luar? Buka saja peti air, pintu tak ada. Peti air menyala elok, pintu duduk luar, tak larang nak tukar dah. Sebab tu Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah wasta'inu bis sabri was salah. Ayat ni cerita cukup jelas.
Hang sambutlah maulid Nabi SAW. Hang kena tengok Nabi Muhammad tu sabar dia sampai tahap mana. Nabi Muhammad menantu dia hak kafir pun dah. Satu orang, anak menakan Sayyidatina Khadijah ni, satu orang saya tak ingat nama. Bila tak ingat nama dalam hadis ni dia tak disebut. Itu disiplin ilmu hadis. Apabila kita tak erti nak sebut satu nama, lalu kita sebut, kata guru kami Dr. Jamal Farouk kata, orang tu pembohong besar. Pasal hadis ni dia bukan satu benda hak boleh buat main. Dia kena detail. Ramai orang sebut Musailamatul Kadzdzab. Pernah dengar tak nama tu? Betul-betul Musailamatul Kadzdzab ke apa? Musailamatil Kadzdzab dengan baca baris kasrah. Pensyarah tu kata apa dah? Kalau kita dengar ustaz terkata lagu tu, dia merung awal pada kawan tu merung. Pasal dia sebut nama orang pun tak betul. Tu dahsyat. Tu kata disiplin ilmu hadis tu. Disiplin tak mana? Dia kena sebut nama betul. Kalau sebut nama lain, kena kat orang lain. Padahal tak ada kena mengenal cerita dengan cerita kawan tu. Tu Musailamatil Kadzdzab yang tu. Saya tak ingat nama dia. Tapi dia ni anak kepada Sayyidah Khadijah binti Khalid. Makna dia anak menakan Sayyidah Khadijah. Nabi kahwin tak ada kena dengan Nabi. Bila kahwin saja, Nabi ni duk tengok dia daripada kecil sampai besar. Rupa dia tampan. Yang kata anak Sayyidah Khadijah ni keturunan Quraisy juga. Rupa tampan. Segak lama. Dikatakan oleh perawi dalam cerita bab ni, cerita bab perkahwinan Zainab dengan lelaki ni, siapa sahaja tengok menantu Nabi sebelum jadi menantu hak kedua, hak baru menikah dengan Zainab, menantu pertama hak menikah dengan Zainab, suami pertama Zainab ni, siapa saja perempuan tengok, cari ayat-ayat keluar, jela-jela keluar. Dia punya segak, wallahu a'lam lagu mana segak. Lawa sangat. Jangan Ustaz Adi. Dia kata Ustaz tu orang buka YouTube dia, Facebook dia, kuliah sampai punya doa dah, segak kan. Memanglah kamera mahal sikit Oppo. Hampir tengok kat luar, hitam pendek orang ni apa yang tengok dalam ni, nampak macam segak ni. Dengan baju pun sama dengan poster. Cuma kopiah tak pakai songkok. Nampak segak, buang misal sikit nampak elok. Hak ni tak, memang real segak. Sampai dikatakan, siapa hak perempuan cantik-cantik ni nak ke dia? Hak uduh lagi mau lah. Hak cantik pun mau kat dia. Kita ni hak uduh pun tak mau. Hak cantik lagi lah tak mau. Sebab tu bini seorang dia. Tapi takdir Allah, dia tak masuk Islam sampai Nabi diangkat sebagai Rasul. Kemudian Nabi hijrah. Kemudian dia perang dengan Nabi ni, siap buat tahrim. Perang nampak mentua. Sabar dah Nabi. Sabar. Kita nak kita Islam kan kafir, cerita betul-betul ni Islam. Walaupun anak kita penagih dadah sekalipun, dia Islam. Habis yang kita duk risau sangat pasal ni, pasal apa? Pasal kita tak doa ke anak kita. Saya bagi tahu, kalaulah ayah awak, saya pernah ceramah satu tempat di Tunah Bakti, Nublah Penang. Apa nama tempat tu? Batu Duas, Batu Hud ke apa? Betul kan? Dia kata Ustaz pergi ceramah tentu clear-clear semua. Semua otak-otak semua sini. Kalau Ustaz cerita, dia memang cepat faham. Saya lambat faham. Rupanya hatunya duk dah. Kita masuk, ni sekolah apa ni pasien ni? Lepas pagak lepas pagak ni. Kan? Pagak semua saja. IC. Siapa pergi masuk? Saya penceramah. Ceramah apa naik kereta rupa macam kereta. Dululah naik Honda dia pergi ceramah. Dia tengok kereta. Kereta dengan orang sama. Kalau hak ni dia percaya macam penceramah. Kan? Saya kata biar kereta buruk, hati mau baik. Tak kira hati baik tak baik, siapa bagi masuk? Sat tunggu sat. Keluar gawai dalam. Ustaz masuk. Minta maaf Ustaz, saya tak apa. Sampai dalam sana tengok muka semua ketat dia ada. Dia kata ni buat gila ke apa? Ni saya tak pernah masuk sekolah ni. Muka semua ada semacam. Hak senyum tak berhenti pun ada, hak tak senyum langsung pun ada. Rupanya budak-budak buah ni, bila saya pergi, dia kata Ustaz, saya hendaknya beranak tepi tung Ustaz. Kampung bah, Kampung Tanjung apa? Tak, tong sampah. Allah. Saya kata apa jadi lagu tu? Dia kata mak pak saya tak ada. Rupanya saya nak kena ceramah pasal ni. Hak saat ni semua muka ketat, semua muka tak buka ni, boleh setengah jam semua ceria tu. Semua ceria. Sebab tu dipanggil pada bila kita sabar,
kita mendidik anak kita. Setiap ujian yang Allah Ta'ala beri atas diri orang yang susah dalam nak membentuk satu orang, maka Allah Ta'ala beri pahala. Kalau kita nak membetulkan orang lain, kita betulkan diri kita dulu. Tu Nabi ajar. Ustaz Al-Khairi buka sekolah besar tu. Asyabi, kenal tak Ustaz Al-Khairi? Kenal lah. Kalau jerkah, Pak Long hak lena boleh mati. Hak dia kawan lena, hak mati. Hak lena pun boleh bangkit, hak lena boleh mati. Tu jerkah dia tu. Ujian dia cukup besar nak buka sekolah lagu tu. Nak buka sekolah sampai tahap tu ujian cukup besar. Tapi dia kata apa? Dia kerana dia mengaji psikologi, kalau kita nak membina orang lain, nak mendidik orang lain, nak betul orang lain, kita betul diri. Lama-lama orang akan jadi betul. Kenapa orang tak ikut kita? Pasal kita cakap tak serupa bikin, bikin tak serupa cakap. Sebab tu kena sabar. Kena sabar. Melayan kerana isteri kita, kita kena sabar. Anggap isteri kita perempuan paling istimewa dalam hidup kita. Tu kena anggap. Sebab tu kena bagi salam masuk rumah. Malam ni start bagi salam. Ada orang dalam rumah, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada orang dalam rumah, kenal dengan mulut malam ni. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Hak kita ada baca mayang. Itu kalau tak ada orang. Kemudian baca qul Allah 3 kali baru masuk rumah. Apa tujuan baca qul Allah 3 kali? Ya Allah, waktu habis semua binatang apa jin hak tu ada dalam rumah hak duk jaga tu. Saya tak ingat juga nama dia. Keluar habis dengan kuncu-kuncu dia semua. Ada dua niat guys. Waktu kita baca tu dua niat. Yang pertama niat suruh Allah Ta'ala keluarkan jin-jin hak duk kacau rumah kita tu, bagi bersih terus rumah kita ni. Kemudian ya Allah, aku pagar rumahku ya Allah. Dua niat lah. Jangan pagar tapi tak keluar. Kan? Ya Allah, aku pagar rumahku. Dia kata, tak kurung pun boleh kacau ni, kurung lagi seronok. Tersilap niat. Dia kena ada dua niat kat itu. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah, kalau tak ada orang dalam rumah. Kelebihan selawat juga. Nampak? Kemudian baca keluar 3 kali. Dalam kita baca keluar 3 kali tu, nak habis 3 kali tu, dalam hati kita, ya Allah, keluarkan jin yang ada dalam rumahku, segala benda yang buruk dalam rumah kita ni. Kemudian bila dah keluar, kau pagarkan rumahku ya Allah. Sebab tu jangan tetamu mai rumah kita, kita jangan hambat. Tetamu mai rumah kita, walaupun tak ada ayat, ayat sejuk pun ayat sejuk lah. Tak ada ayat. Sekurang-kurangnya kita panggil dia masuk dalam rumah. Kalaulah kita tak sakit, kalau kita sihat, kalau kita pun sakit, layan di pintu, minta maaf lah, abang tak larang. Nak apa? Temakau tak? Temakau. Oh, nak temakau. Ingat nak benda apa? Tu. Panggil tetamu kita. Iza dakhala baita mu'min, apabila masuk satu orang tetamu dalam rumah kita, dakhala alfu rahmah wa barakah. Nescaya bukan dia main seorang, Allah bawa rahmat dan berkat 1000. Dah kita perambat habis dah, rumah kita jadi kosong elok dah, kemudian jadi tenang semua, masuk berkat. Bila rumah kita berkat, banyak benda hak kita buat jadi mudah. Nak baca Quran mudah, nak sembahyang sunat mudah, macam-macam. Makan berjamaah mudah. Pasal apa jadi kelakar pun? Pasal rumah tangga kita tak ada berkat. Tu kita kena start buat. Sebab tu kena sabar, kena layan bini kita elok-elok. Sayyidina Umar pun kena beletir. Sayyidina Umar ni panglima perang khalifah. Satu orang nak jumpa dia, serupa nak jumpa yang di Pertuan Agong. Dia punya pangkat besar. Nak pas istana kena minta, kena ada appointment, masuk ejah tarikh, masuk waktu pula, waktu bila, jalan nak keluar ke mana. Satu rumah di istana, ada satu rumah lagi. Pemimpin agama yang ada agama, dia akan ada rumah peribadi, ada rumah untuk kerajaannya. Dia akan guna rumah peribadi dia. Kata pembantu dia, dia ada di rumah dia, hampir rumah dia. Bila sampai rumah dia tu, macam rumah Tok Unik Aziz, boleh masuk tu. Kawan ni baru langkah tangga, tengok orang duk beletak dalam. Apa hang ni Umar? Apa ni? Dia kata pemimpin nombor 1 pun kena beletak ni apa hal? Dia ni nak main ni apa tujuan dia? Nak mengadu dia duk kena beletak dengan bini dia. Tu yang dia nak main jumpa, nak tanya pandangan Sayyidina Umar. Dia main tengok, dia pun kena. Aku ingat aku kena. Tu.
Sebab tu Piramli kami cerita dah, kalau nikah 3 orang, terjun nikah. Tu Piramli buat semua clear punya. Semua cerita sejarah semua. Tu dia baru nak patah balik. Omak buka pintu. Omak tanya, apa siapa ni? Apa hal ni? Dia kata, lagu ni tuan, dia ni Amirul Mukminin. Saya nak mengadu hal saya, nak sembanglah, nak bincang, tanya pandangan. Cerita apa? Ni saya ni, bini saya ni duduk beledah. Bila saya main naik kat tangga, rupanya tuan pun sama. Jadi tak jadi cerita. Tak jadi. Kita nak cerita orang tak kena. Kata Saidina Umar, kamu jangan tengok pada letirannya. Kamu kena tengok pada kepenatan wanita itu buat kepada kamu. Dia meninggalkan ayah dan orang yang dia sayang untuk duduk dengan kamu. Bersusah payah menyediakan keperluan kamu. Hang jadi macam Ustaz Di hantar melilau pergi merata. Bini tak ada. Balik rumah ada yang tak ada serupa ya. Baru hantar. Hang ada bini, hang tak sayang bini hang buat lebih kurang, hang jadi macam Ustaz Adi pun hang pinau. Tu tulis dalam Facebook, izinkan ku kahwin lagi tu. Dia tanya, betul ke kahwin lagi? Tak, kahwin lagi je, bukan kahwin seorang lagi. Tu faham dia. Saya normal kata pada dia, kalaulah kamu tahu betapa peritnya satu orang wanita, kamu akan menghargainya. Perempuan ni kelebihan dia beranak, bela, ngasuh, semua kelebihan dia. Tangan lembut tu lahir daripada tangan lembut tu jadi pemimpin negara. Boyan. Kalau mak kita Islamik sikit, dia tarik pendoi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itu kalau Islamik. Kalau Hindustan, Mehdil laga tere kena, polis tembak tara kena. Tu yang kita minat Hindustan bagi ketua. Tengok Hindustan 2 jam, rasa tak puas. Dengar ceramah 15 minit, lama nak mampui. Tu sampai ketua tak minat dengar ceramah. Pasal daripada kecil kita diterak dengar lagu Hindustan tu. Kita dah tahu dah. Mesti pelantimnya kalau hero tendang. Cerita dia mesti hero menang. Kita dah tahu dah. Tapi cerita dia sangat menarik berbanding dengan cerita Melayu kita ni. Kita sampai hak Melayu ni, sebuah penceramah Melayu jugalah cerita Melayu. Tu bila depa buat cerita Ustaz Madi tu, hak tu pun nampak ada kesan sikit. Tak sangka betul memang jadi. Kita nak tahu orang tu hebat tak hebat berlakon sampai kita jadi benci kat dia. Haram jadah Ustaz Madi. Hakiam betul dia berlakon tu. Tapi kalau dia sendiri pun rasa orang percaya dah kat aku ni, makna dia tak berlakon. Dalam banyak-banyak pelakon, yang paling hebat yang patut dapat Tan Sri dan Tun tu Syamsuddin. Tu pelakon hak lama sekali dia. Pasal dia boleh berlakon dalam berlakon. Tu. Yes. Sihat yes. Sihat. Penatlah kalau rumah macam ni Din. Kenapa? Asyik ada masalah nak apa lirik pun payah. Rumah yang kau kata itu ada lagi tak Din? Ada. Berapa bilik Din? 3 bilik sesuai untuk kita 3 orang. Berapa keluasannya? 7 dengan panjang dalam sama kata. Memang Piramli kata aku tak suruh buat apa benda tu, tapi dia boleh berlakon dalam berlakon. Aziz Sattar ni dia ikut lirik. Hak ni mana apa ni? Babak ni tak mana? Kalau kita apply boleh dapat. Dia tahu dah. Mesti Aziz Sattar tak tahu cerita ni. Kalau kita apply boleh dapat, dia kata. Cantik kan. Sudin kata Pak Aziz Sattar kata okey boleh apply. Yang kawan ambil bantai tu, dia ambil tahu. Kawan dia akan fikir dalam tu. Dalam. Air dalam. Lubang kubur tempat kau nak mampus. Tu Sudin kata pada aku pun terfikir. Sebab tu orang yang seni ni, macam saya kuliah malam ni, saya tak ada rancang. Dia boleh cakap apa benda dia nak cakap. Ini dia panggil anugerah ilham malakah dia panggil. Bukan semua orang ada benda tu. Hang bayar banyak mana pun, kalau dia tak ada bakat, dia tak boleh. Tu dipanggil berlakon dalam berlakon. Kalau penceramah hak boleh cerita dalam cerita sama dia, Ustaz Lah Khairi. Dia duk cerita kat kita, dia boleh cerita lagi dalam cerita tu. Kita kata ni macam mana dalam ni pula. Tu. Sebab tu kena sabar hak nombor 2. Sambut Maulid Rasul, Nabi sangat sabar orang dia. Luar biasa sabar dia. Berdarah.
63 tahun hidup, tidak satu benda pun sia-sia. Pasal sabar dia. Pok nakal dia tak ikut dia, Abu Lahab. Tapi Nabi Muhammad tak pernah musuh dengan siapa. Abu Lahab ni pasal dia musuh Allah, terpaksa Nabi musuh dia. Tapi tang sayang sebagai pok nakal tu tetap ada sebagai pok nakal. Tu dia kata sabar. Kita sambut Maulid Rasul ni, kita kena tanam hak tu. Okey, pagar pun gaduh. Bonggol pun gaduh. Apa hal ni? Orang Penang kata apa dia? Dia tak sabar. Ni kerajaan duk elok nak pergi jatuh bersabar. Hak pasal apa tu satu hal lah. Keluar pada satu masjid belah kulit pula, duk main cerita kat Ustaz ni. Ustaz ni taruh lah. Dia kata Ustaz tengok. Nak tengok lah. Menantu Moktor bergaduh. Kek dua pilihan. Lah duk dalam mahkamah. Siapa? Dah lah tengoklah. Apa Jamal Janji ke apa? Saya kata apa duk cerita benda orang mati ni? Dia kata boleh cerita tak? Tak boleh cerita orang mati. Ustaz tahu tak? Saya tahulah kaedah tasawuf kata man lam yamut wa lam yatub an dhanbihi fa amruhu mufawwadan li rabbi. Ahli politik kah? Tak. Ada kes dalam mahkamah kah? Tak. Pasal apa duk pikir cerita orang banyak ni pasal apa? Dia kata seronok cerita Ustaz. Kalau kita minum kopi dia tak kata orang tak seronok Ustaz. Oh lagu tu. Penat hamai masjid duk main duk kata kat orang. Masuk dengar kuliah tafsir, keluar duk cerita kata kat orang. Mahkamah bagi kita putusan ke? Lah ni abang ni hakim ke apa? Hakim pun bukan, lawyer pun tak. Habis tu? Dia kata lagu tu penat Ustaz. Tapi tak boleh nak kata langsung. Tak boleh. Kalau kita kata, kita ahli politik, kita kata, hak tu ada. Jangan serang peribadi orang. Cerita isu sudah lah. Lagu tu Ustaz. Ni kata agama. Dia ada peraturan hidup kita. Sebab tu hak nombor 2, sabar jaga Ustaz ni. Nak berhenti berapa ni Ustaz ni? Kita berhenti hak nombor 3 last sekali. Iaitu yang pertama sembahyang, yang kedua sabar, yang ketiga akhlak. Akhlak ni paling penting sekali. Dalam kita sambut Maulid Rasul ni, akhlak yang paling penting sekali. Sebab tu akhlak duduk di dalam. Berulang-ulang kali saya sebut. Saya kata apa? Kera dengan babi tak masuk dalam masjid. Dia bertanya pasal apa pula Ustaz? Tapi hak perangai macam kera babi banyak dalam masjid. Tu. Bagi duit gabui. Orang bagi duit nak bagi rakyat kita, nak buat majlis ilmu kita, kutip panggil ustaz sampai punya duk ada, dia buh dalam poket dia kata bagi dah. Orang tanya ustaz tu bagi tak bagi? Tak bagi lagi. Buh kat dia. Hak tu perangai kera nama dah. Hak dia, hak orang tu hak dia. Itu panggil akhlak. Nabi tak suka yang tu. Nabi tak suka perangai kita ni suka ambil hak orang. Dalam istilah ulama tafsir, dia menyebut perkataan itu adalah mizan. Mizan ada dua benda. Pertama, neraca timbangan amalan buruk baik kita. Yang kedua, cerminan. Mizan tu sendiri bermakna cermin. Pada asal luar Arab makna timbangan. Tapi dihurai dengan makna yang lebih tersirat sempena dengan Maulid Rasul ni, mizan tu makna cerminan. Kita ambil cermin, kita tengok diri kita. Kalau kita nak tengok kita, ambil cermin hak biasa. Tapi kalau kita besar, cermin lebih besar. Badan kita kecil, cermin kita kecil. Untuk tengok diri kita hak kotak di mana, nak bagi elok tak mana, misai kalau repair elok tak. Ada orang simpan misai elok, ada orang tak elok. Dia jadi pokera tengok. Dia pun hotel sikit. Oh, elok dah. Tapi janggut ni, elok tak elok pun simpan. Hukum dia sunat. Titik tak tu. Hukum simpan janggut ni sunat. Ustaz tu tak simpan apa? Ustaz Somad, dia ulama besar pasal dia tak simpan. Kan dia kata sunat. Orang kerja polis tak payah simpan, orang kerja askar tak payah simpan, orang kerja yang tak dibenarkan. Polis, rambut dia di sini tak boleh simpan semua. Hak atas ni boleh sikit. Misai boleh, janggut boleh. Jangan kita hukum orang tu sama dengan kita. Okey, saya dengan tengok Ustaz Somad, ilmuhan dengan dia sama tak?
Dia berjenak. Dah lah ilmu berjenak. Amalan lagi jauh. Tu. Bila sebut kata sunat, kita pun tengok benda. Habis kalau kita nak ukur, kita tiap-tiap tahun mai panggil penceramah hebat ni, ustaz bayar berapa? Dia kata kalau kawasan pedalaman 1,500. Tu pun saya bagi diskaun dah tu. Kalau bandar 4,000. Kita panggil penceramah bayar 4,000, kutip duit kita ni. Perangai tak berubah juga, buang duit kita ya. Biar panggil Ustaz Adi free. Tu. Free kan? Free ya. Ada orang ceramah sampai 12,000, ada orang ceramah. Kita nak berubah akhlak tu, tujuan kita sambut madrasah, maka yang kita sebut fokusnya ialah cerminan bagi diri kita malam ni ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Kalau budak-budak main surau, jangan halang. Apa main surau ni? Menyemak. Budak ni sampai ketua ingat dia tahu. Dia kata haram jadah ni kalau mati mampus dia ni. Sampai ketua. Macam kita kecil dulu kita ingat orang buat kat kita. Betul tak? Benda tu berulang macam roda tak? Ya, berulang. Kita pun ingat haram jadah ni mati dah. Kita duk pergi maki dia waktu kecil. Maka cerminan kita ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengan budak ni dia pegang. Apa khabar? Sihat? Umar sihat? Nama budak tu nama dia Umair. Suka bela burung pipit Nufail. Wahai Aba Umair, apa kabar burung pipitmu? Tu. Sembang dengan budak. Sihat? Dah makan? Sekolah okey? Tu kita sambut madrasah. Bukan sekadar selawat saja, tetapi peribadi yang dalam ni kena berubah. Dia dah pegang mikrofon ni rosak ni. Dia bukan tunjuk cara pegang, tapi dia halau budak tu. Lain kali budak tu pergi pandang saya, dia pegang mikrofon juga. Nama dia Karaoke Jamban. Telah ku cuba nyanyi lagu. Bila suara azan tak mau. Jadi tak ada makna kita sambut madrasah, tapi akhlak kita tak berubah. Banyak lagi dalam soal akhlak Nabi ni. Kalau nak cerita sampai pagi syuk pun tak habis. Tapi nak cerita hak poin nombor 3 malam ni, akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Bila kita cerita Nabi ni, kita ada rasa sedih lah. Kita ni jauh sangat dengan Nabi. Lagi jauh dengan Nabi, lagi bertengkak banyaklah umat kita ni. Sedih tak? Sedih. Pasal capal pun gaduh. Ni apa hal capal butang kepala? Orang buh kaki butang kepala. Nak cerita kata capal Nabi pernah naik ke langit, capal hak Masjid Sungai Dua pun tak sampai. Capal Nabi tu pernah sampai ke langit, hang Masjid Sungai Dua, Masjid Al-Amin hak Bayak Mahal tu pun hang tak sampai lagi. Lagi Nabi Masjid Keruh. Masjid Keruh Bayak Mahal juga. Nak cerita pada cerita dia bergaduh ni, apa pasal kita banyak bergaduh? Bila jaraknya kita jauh dengan Nabi, maka masa 1442 hak cikgu sebut tadi, jauh. Tahun depan 1443, makin lama bergaduh, maka umat Islam akan berpecah kepada 73. Maka Nabi suruh kita buat apa? Bersatu kita. Jangan kita berpecah belah dah pada ni, insya-Allah. Kita tangguh-tangguh insya-Allah pasal kuliah maghrib jadi isyak pula dah. Kita tangguh-tangguh insya-Allah. Kita baca tasbih kafarah, kemudian saat lagi kita baca Fatihah pada mak ayah kita. Kita ingat Nabi, tapi kita ingat juga mak ayah yang pernah mendidik, menjaga, melahirkan kita, ibu kita. Tak ada balas jasa dengan apa kita ada, dengan kita selalu membaca Al-Fatihah. Kemudian banyak beri. Dengan mak ni sekali-sekala balik bagi Fatihah, baca, duit bagi mak. Makan apa? Sihat. Nak makan? Tak. Nak duit? Tak nak. Nak duit? Banyakkan sikit. Banyak boleh. Dengan mak kita ni kita bagi. Siap kata lagi kat mak kita, mak kalau tak cukup minta. Walaupun kita pun tak cukup sebenarnya. Mak kalau tak cukup minta mak. Tu tanda anak cukup baiknya. Payah nak cari. Payah. Banyak kan? Minta. Ingat bucok duit kan? Habis. Orang dipanggil wali yang makbul doa dengan kita, siapa dia? Mak kita, termasuk mak mentua, pak mentua kita. Tu orang yang makbul doa bagi diri kita, orang yang ada kaitan darah daging dan kaitan darah daging dengan isteri kita. Kita tangguh tentu insya-Allah kita baca tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Cikgu nak selawat kan? Ustaz selawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullahi alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mithla husni kama ra'ayna qattu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alimu sirri wa akhfa mustajibu da'wati rabbi irhamna jami'an salat salihati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa salatullahi ala Ahmad adda tariri suturi Ahmadul Hadi Muhammad sahibul wajhil muniri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Wan Sekup Pengerusi, juga Kekanda Al-Fadil Ustaz, semua yang hadir pada malam ini, insya-Allah
bertemu lagi di dalam masa dan ketika. Tidak dilupakan pada yang tengok Facebook pada malam insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.